Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini, pagi Jumaat penuh barakah ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khabar sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat lah. Alhamdulillah. Okey, pagi ni kita sembang-sembang sikit dan tajuk masih lagi kita sembang-sembang tentang Ramadan Al-Mubarak. Baik sahabat-sahabat, bulan Ramadan Al-Mubarak ni kita tahu juga adalah dipanggil Syahrul Quran, Syahrul Quran ataupun bulan Al-Quran. Ya. Kenapa dipanggil bulan Al-Quran ataupun Syahrul Quran? Kerana Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kali pertamanya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahawa bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Okey, kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Hudan linnas, untuk memberi petunjuk kepada umat manusia keseluruhannya. Jadi Al-Quran sebenarnya boleh dijadikan panduan bukan hanya untuk orang Islam sebenarnya, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Islam. Artinya orang bukan Islam kalau dibuka Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia fahami Al-Quran, sebenarnya mereka juga boleh mendapat petunjuk, mendapat manfaat daripada Al-Quran, dan banyak juga ilmu-ilmu yang boleh diperolehi di dalam Islam. Dan apa yang berlaku hari ini, besar kemungkinan ciptaan-ciptaan yang berlaku, teknologi-teknologi yang berlaku, asasnya ilmunya adalah berdasarkan daripada Al-Quran. Cuma kekurangan yang ada pada orang Islam, mereka cuma mungkin membaca sahaja Al-Quran tetapi tidak memahaminya. Itu satu kategori. Yang kategori awal tu memang tak baca langsung lah. Ada yang tak baca Al-Quran, baca pun bila ada kematian, baca Yasin kan. Itu masalah umat Islam lah yang kita tengok hari ni kan. Ada yang tak baca Islam, yang tak baca Al-Quran, ada yang baca Quran masa kematian sahaja, ada baca Quran semasa bulan Ramadan sahaja, ada baca Quran tapi tak faham apa benda, ada yang hafal Quran pun tak faham juga kan. Jadi ada yang faham kemudian tidak mengamalkannya, ada yang faham amal separuh-separuh, ada yang faham tapi hanya faham untuk diri sendiri, tak sampaikan. Banyak dia punya kategori-kategori yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi yang terbaiknya lah sahabat-sahabat, kita baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita sampaikan Al-Quran itu kepada orang lain supaya orang lain juga dapat manfaat. Itu yang terbaik. Tetapi kalau baca saja pun okey dah, lebih baik daripada yang tak baca. Baca tak faham, lebih baik daripada tak baca langsung. Okey, of course lah, baca faham dah bagus. Tapi kalau baca faham dan amal lagi baik. Baca faham, amal sampai perfect. Kata kan. Jadi kita kalau boleh nak sampai ke peringkat tu lah. Kita kalau boleh nak sampai ke peringkat saja kita Al-Quran, kita menyampaikan Al-Quran. Sama-sama rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dapat pujian kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab bila sampai di bulan Ramadan, semangat kita, motivasi kita ni luar biasa. Kalau bulan-bulan sebelum Ramadan punyalah orang terlihatnya nak baca Quran, tapi bila sampai bulan Ramadan, wow, Masya Allah, semangat berkobar-kobar orang kata kan. Semangat untuk baca Quran, semangat untuk khatam Al-Quran tu datang tiba-tiba. Subhanallah. Okey, kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Yang pertamanya, of course lah, dia adalah rahmah, gambaran rahmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sayang dengan kita. Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita untuk dekatkan diri kita pada Dia. Maka Dia buka pintu-pintu hati yang sebelum ni tertutup rapat. Saya kata tertutup rapat tu kenapa? Kerana sebelum Ramadan langsung tak sentuh Al-Quran sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang dah buka Al-Quran sentiasa, yang baca secara istiqamah hari-hari itu excellent,
you are the best. Sentiasa mendampingi Al-Quran, alhamdulillah. Tapi nak cerita ni, ada sebahagian sahabat-sahabat yang langsung tak sentuh Al-Quran, langsung tak tengok Al-Quran. Kalau pun tengok Al-Quran, ada tu dekat dinding kan, kat dinding. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat yang ada dekat mana? Dekat dinding. Jadikan perhiasan. Tengoklah hari-hari. Tapi kadang-kadang tengok je, tak baca pun. Okey. Bagus tak letak ayat-ayat Al-Quran di dinding? Bagus. Alhamdulillah. Satu perkara yang baik. Dapat pahala tu kalau niat dia lillahi ta'ala, bukan sekadar nak buat perhiasan, maka alhamdulillah itu satu yang baiklah. Kita pujilah, baguslah, daripada letak gambar tak senonoh dekat dinding kan. Baiklah letak ayat Al-Quran kan, itu jauh lebih baik. Okey. Cuma jangan kita salah faham, sahabat-sahabat. Ramai yang salah faham. Mereka menganggap bila letak ayat Al-Quran di dinding, ayat dipanggil yang sangat famous, sampai sekarang pun ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ni katanya lah, ada yang percaya bahawa bila kita letak ayat 1000 dinar tu dekat rumah tu, rezeki akan datang, kata mencurah-curah. Tak betul sahabat-sahabat. Tak betul. Okey. Letak ayat itu saja akan mengubah apa-apa. Yang mengubah adalah sikap kita dan kaedah cara kita bekerja. Kita punya pandangan kita punya disiplin kita, kesungguhan kita, kerajinan kita, kesabaran kita, itulah sebenarnya yang menyumbang kepada rezeki itu datang kepada kita, ataupun rezeki itu datang secara mencurah-curah. Okey, letak ayat saja tidak akan mengubah apa-apa. Okey. Tetapi dia ada kaitan. Apa kaitan dia? Kaitan dia begini sahabat-sahabat. Dia bukan hanya meletakkan, kalau tidak senang lah. Orang yang miskin buat frame besar-besar, letak dekat dinding, tiba-tiba rezeki datang mencurah-curah. Dia tak datang begitu sahabat-sahabat. Sebenarnya ayat itu bermaksud apa dia? Ini yang salah faham ni, yang perlu kita fahami dengan betul. Ayat itu sebenarnya perlu diamalkan, difahami, dibaca dan difahami betul-betul dan diamalkan, barulah datang dia punya result dia, barulah datang natijah dia. Bukan hanya gantung dekat dinding. Okey, maksudnya apa dalam ayat tadi sebut? Okey, wa may yattaqillah. Ayatnya kita nak dapat rezeki yang min ghairillah yahtasib tu, daripada rezeki yang jadi sangka-sangka tu. Syarat dia pertama ialah kenapa dia? Wa may yattaqillah. Siapa tu? Dapat rezeki yang orang kata tak disangka, orang yang bertakwa kepada Allah. Dapat rezeki diduga tanpa disangka-sangka, kena pertamanya bertakwa kepada Allah, bukan letak dekat dinding. Kalau letak kat dinding tu masalah, itu salah. Kalau tidak senang lah. Alam miskinnya letak je kaya. Dapat bisnes yang tak bagus, letak je ayat 1000 dinar, maka jadilah maknanya bisnes tu orang kata meletup-letup. Tak jadi macam tu. Jadi pertama kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Takwa ni biasa kita sebut kan, biasa kita dengar. Kalau pergi solat Jumaat, ittaqullah itu antara benda yang wajib ada. Kena ada mengingati tentang ketakwaan kepada Allah SWT. Ittaqullah. Kita tahu takwa takwa sahabat-sahabat. Ada orang terjemahkan itu sebagian daripada takwa, tapi bukan takwa dalam makna yang betul, yang tepat, yang sepenuhnya, yang komprehensif. Bila sebut at-taqwa, artinya dia merangkumi beberapa aspek. Okey, antaranya apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. At-taqwa antara ciri-cirinya ialah pertama al-khaufu bil jalil. Takwa, antara ciri-ciri takwa mesti kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana disebutkan. Yang ramai ustaz-ustaz kita menyebutkan takwa itu takut pada Allah, betul? Itu salah satu daripada ciri takwa. Artinya kalau kita tak takut dengan Allah, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang bertakwa. Dia kena ada takwa, kena takut buat dosa kepada Allah, takut taubat kita tidak diterima oleh Allah, takut nanti Allah Taala campak kita dalam neraka, wa'alaikumsalam. Ketakutan itu sebenarnya boleh menghalang kita daripada terjebak dalam benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memang kita
kita rasa takut, kita turun. Contoh bulan Ramadan, kerana takut lah tu. Okey, contohnya saya duduk dalam bilik ni. Sini ada madu. Bukan nak promote madu, contohnya madu kelulut asli. Keluaran Cap Cucu dan Tok Wan. Ini keluaran Kulim. Bukan nak promote, contoh. Sahabat tak ada niat pun saya nak promote benda ni. Tapi ni madu kelulut bagus. So contoh saya boleh je buka. Ni ada lagi banyak ni. Bukan jual pun, saya beli banyak untuk saya makan. Keluarga ada banyak. Okey. Jadi beli ni. Jadi contoh sekarang ni saya rasa nak makan lah. Contohnya kan. Tak ada apa buat. Tapi tak boleh makan. Saya pun contoh. Kalau buat live ni minum di siang hari ni memang viral lah lepas ni. Okey, tapi itu memang okey. Sekarang katalah saya memang sekarang memang rasa nak makan betul, nak minum betul lah madu ni. Rasa macam ya Allah sedapnya ni tengah puasa ni. Okey, dalam bilik tak ada orang, dah berkunci siap-siap. Okey. Saya pun katalah lepas live ni saya rasa dah harga sangat, rasa nak minum. Air pun ada kat sini. Air sah. Air pun ada dalam bilik ni. Kemudian biskut pun ada. Biskut pun ada lagi. Contoh. Jadi boleh tak saya makan? Boleh. Orang tak tahu, orang tak tengok. Kemudian nanti contoh pergi masjid buka puasa. Ada tak orang tahu kita puasa? Tak ada, tak tahu pun orang kita tak puasa kan. Boleh tak buat? Boleh. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana kita yakin Allah Ta'ala sedang melihat kita. Kita takut dengan Allah SWT. Kita takut kemurkaan Allah Ta'ala. Kita takut dosa. Kita takut nanti Allah Ta'ala campak kita dalam neraka. Maka kita tak buat walaupun berkobar-kobar rasa nak buat, rasa nak minum. Contohnya madu tu. Ataupun satu contoh yang ekstrim lagi, kalau orang yang dah kahwin. Kahwin pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan kahwin, sahabat-sahabat. Jangan bahaya. Okey, jangan bulan Ramadan. Dia duduk kat rumah, dia suami isteri je, baru kahwin semalam. Tiba-tiba lepas tu masuk bulan Ramadan. Bangun pagi subuh, okey. Orang ni tengok tu, orang ni tengok ni naik, katalah naik share. Contohnya naik share pula. Artinya ada semangat. Ada naik rasa keinginan antara suami isteri. Okey, isteri pun rasa nak, suami pun nak. Mereka boleh buat, tak ada orang. Tak ada orang nampak pun. Tak ada orang lain dekat rumah tu. Tapi mereka buat tak? Mereka tak buat. Kenapa? Kerana adanya takwa dalam hati mereka. Mereka tahu bahawa apa yang mereka buat itu adalah salah. Allah Ta'ala sedang memerhati mereka. Mereka akan menulis setiap apa yang mereka lakukan. Maka mereka tak buat. Bukan tak buat kerana tak nak. Bukan tak buat kerana tidak ada nafsu. Ada nafsu, ada keinginan. Memang berkobar-kobar, semangat nak betul. Tapi tak buat kerana yakin Allah Ta'ala sedang melihat mereka. Allah Ta'ala sedang memerhatikan mereka. Mereka yakin bahawa malaikat akan menulis setiap apa yang mereka lakukan. Maka mereka stop, tak buat. Maka itulah namanya takwa. Takut kepada Allah Ta'ala, takut dosa, takut Allah Ta'ala murka. Maka kalau ada itu dalam hati kita, maka Alhamdulillah, maknanya ciri-ciri takwa itu sudah ada dalam diri kita. Itu salah satu. Kemudian selain daripada kita takut, maka hasil daripada ketakutan kita kepada Allah SWT itu, maka datanglah pula satu lagi ciri yang penting yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-amal bit-tanzil. Mana beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, maka kita jadikanlah Quran itu sebagai petunjuk. Kita nak rujuk pada orang lain boleh, kita nak rujuk pada pakar-pakar boleh, dalam bidang-bidang tertentu. Tapi kalau berkaitan hukum hakam, maka kita kena rujuk para ulama. Kita rujuk Al-Quran, rujuk sunnah, rujuk para ulama. Maka itu akan datang hidayah kepada kita. Sebab tak mungkin seseorang itu dapat hidayah tanpa ada ilmu. Okey, dia tidak boleh mana duduk tiba-tiba dapat hidayah, tak boleh.
Okey, walaupun memang boleh Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia, okey, untuk beriman, tapi dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak beriman? Macam mana nak beriman dengan Allah kalau tak tahu Allah Ta'ala wujud? Contohnya, macam mana nak beriman dengan syurga sedangkan tak tahu syurga itu wujud? Macam mana nak beriman dengan neraka kalau neraka itu tak tahu kewujudan dia? Maka kena ada ilmu dulu. Okey, bila ada ilmu, maka barulah datangnya keyakinan. Bila ada ilmu, baca, faham, tapi kadang-kadang dan yakin dengan apa ilmu yang kita baca, yang kita dapat. Sebab ramai juga orang yang orang kata dia tahu. Macam contoh kalau sahabat-sahabat mungkin ada yang orang kata berpengalaman belajar luar negara dalam bidang-bidang syariah, bidang orang kata usuluddin dan sebagainya. Ada yang belajar luar negara, ada pergi US, ada pergi UK dan macam-macam. Saya sendiri PhD saya daripada Glasgow, Caledonian University, Scotland. Okey, masa saya nak pergi tu, arwah ayah saya memang dia tak setuju secara umumnya. Dia kata mau pergi ngaji agama tempat orang putih, lagu mana? Jadi arwah ayah bagi tahu kan. Tapi saya explain lah. Saya explain, okey, saya punya study ni based on research. Saya buat research, buat kajian. Okey, dia tidak ada bergantung sangat, orang kata penggantungan kita tidaklah terlalu besar kepada kita punya pensyarah. Sebab pensyarah itu, okey, alhamdulillah secara saya bersyukurlah kerana semuanya adalah Muslim. Saya buat PhD 3 orang supervisor baru siap. Okey, supervisor pertama ini Syiah sikitlah, Prof Amin daripada Iran. Okey, saya buat lebih kurang setahun 2 tahun macam tu, tiba-tiba dia resign. Okey, dia berhenti. So saya kena sambung balik, datang lagi seorang lagi profesor pensyarah Dr. Muna ni daripada Pakistan. Pun tak habis setahun, lepas tu dia resign. Tak tahulah dia resign sebab apa. Kemudian yang terakhirnya barulah Profesor Mahdi Az-Zahra, okey, daripada Syria. Alhamdulillah saya habis PhD saya dengan dia. So saya bersyukur kerana semua, walaupun yang pertama Prof Amin tu Syiah, tapi dia tak adalah dia nak cuba masukkan faham-faham Syiah tu kepada saya. Lagipun apa yang saya buat adalah berdasarkan research. Artinya kita lah yang membuat, kita buat proposal dan tajuk research saya adalah The Crime of Hirabah in Islamic Law. Buku dia baru siap pun, buku dia. Buku ni selepas ni buku dia. Okey, The Crime of Hirabah in Islamic Law. Ini betul-betul ambil daripada dia punya, boleh katakan 90% lah buku ni daripada tesis saya, The Crime of Hirabah. Ada berapa ratus muka surat Ada 346 muka surat. Okey, keseluruhannya, dan saya bukukan dan diterbitkan sendiri oleh saya, NR Nik Rahim, publisher. Okey, publication. Okey, ada ISBN dan sebagainya. Okey, ni buku yang orang kata dah lebih 30 tahun kot. baru saya terbitkan baru saya terbitkan. Lepas pencen baru terbit. Masa tak pencen tak terbit. Okey. Jadi itulah nak ceritanya sahabat-sahabat, ilmu ini ada juga orang yang belajar ilmu, faham ilmu, okey, tahu, bahkan ada yang hafal Quran, ada hafal hadis tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Ini banyak berlaku di luar negara lah. Contohnya orientalis. Okey. Jadi orientalis ni dia gunakan ilmu, kefahaman dia tentang agama itu untuk apa dia? Untuk sebenarnya menyerang balik Islam. Mereka cuba untuk orang kata memutarbelikkan fakta-fakta yang ada dalam Quran. Mereka ambil ciri-ciri tertentu atau sudut-sudut dalam Quran, lalu mereka attack. Itu tujuan dia. Ini kerja orientalis. Dan ini berlaku sebenarnya kepada pensyarah-pensyarah, sebahagian pensyarah yang memang mereka adalah orientalis, yang mana kalau sekiranya ada orang atau pelajar yang datang kepada mereka cuba untuk memasukkan jarum-jarum kesesatan dalam pemikiran pelajar-pelajar. Bahkan ada pelajar yang gagal kerana tak ikut arahan mereka. Mereka contohnya ada supervisor yang orientalis ni, dia paksa pelajar supaya menerima pandangan mereka yang salah. Contoh. Kalau sahabat-sahabat kenal Tan Sri Daud Bakar. Tan Sri Daud Bakar ni kawan saya. Alhamdulillah, dia orang hebat lah. Dia adalah konsultan. Dia juga adalah orang kata pemilik
kelab bola sepak Kedah, dan dia punya pejabat seluruh dunia adalah dia seorang yang hebat, penasihat syariah, bank negara dan sebagainya, dan dia ada syarikat di Dubai. Dia ada orang hebat lah, orang yang sangat hebat Okey, Dr. Abu Bakar ni dia belajar di St. Andrews St. Andrews tak jauh daripada tempat yang saya belajar, Glasgow. Tapi dia balik awal sedikit pada saya. Dia balik dia kerja dekat UIA, saya pun kerja dekat UIA juga, same faculty, same kuliah of laws, Ahmad Ibrahim. Okey, dia cerita semasa dia belajar dia memang orientalis lah. Okey, so orientalis dan sahabat-sahabat, bila ada, dia akan cari poin-poin tertentu untuk dia cuba quote and quote menyesatkan ataupun cuba mempengaruhi kita sebagai pelajar. So antara isu yang ditimbulkan apa dia sahabat-sahabat, ditimbulkan isu nasikh wal mansukh. Okey, dalam Al-Quran ada ayat yang dimansuhkan, ayat yang dimasukkan, ada ayat yang dimasukkan sekali, masuk tak ada langsung, hukum dia pun tak boleh pakai. Tapi ada sesetengah ayat Al-Quran yang masih ada dalam Al-Quran tetapi tidak boleh dilaksanakan hukumnya langsung. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, kita baca ayat Al-Quran dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu contoh ayat adalah dalam Al-Quran. Maksudnya apa dia? Maksudnya janganlah kamu menghampiri solat ketika kamu mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu cakap, apa yang kamu baca. Jadi ayat ini tak boleh ambil dan kita gunakan. Sebab apa? Sebab ayat diturunkan dalam fasa pengharaman arak secara ansur-ansur. Jadi sekarang dah tak boleh guna ayat tu. Kalau kita guna ayat tu, maknanya kita akan mengatakan bahawa arak itu sebenarnya boleh minum. Cuma tak boleh minum bila kita mabuk, bila pergi solat. Kalau nak mabuk arak selepas solat, soalan macam tu lah ayat. Kalau kita ambil ayat tu begitu. Jadi ayat masih ada tapi hukumnya telah masukkan. Hukum tak boleh pakai lagi. Okey, itu sebagai contoh. Jadi ada ayat nasikh masuk, ada ayat yang dah tak ada tapi hukumnya ada. Apa dia contoh dia? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah. Jadi ayat ni sebenarnya ada dalam Al-Quran sebelum dimasukkan. Apa maksud dia? Lelaki yang berzina dan wanita yang berzina, maka hendaklah kamu, kalau sabit kesalahan mereka, hendaklah kamu rejam mereka sampai mati. Jadi ayat dah tak ada. Kalau tengok dalam Quran memang tak jumpa. Kalau sahabat-sahabat buka Al-Quran, baliklah daripada mula sampai akhir itu memang tak akan jumpa ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah, tak ada dalam Al-Quran. Tapi hukumnya dilaksanakan dalam undang syariat. Memang ada hukum rejam bagi mereka yang melakukan zina tetapi mereka belum lagi berkahwin. Baru ni, kes yang terbaru yang dua artis ditangkap berbuat, kita boleh nak tuduh adalah satu kesalahan. Dia adalah okey. Kecuali kalau dapat dibuktikan yang lelaki dah dibuktikan bahawa dia melakukan umur dia kepada kes yang tengah sekarang ni, lagi tak reda lagi. Okey, kalau yang lelaki tu dah, kalau memang dah buktikan bahawa dia melakukan zina. Okey, macam mana nak buktikan? Okey, bila dah tangkap, okey, dibawa ke mahkamah, dibicarakan, pihak bukti yang menunjukkan bahawa dia melakukan zina. Baik. Kalau dia mengaku, okey, dia kata memang melakukan zina, maka pada ketika itu hukuman yang wajib dikenakan ke atasnya, okey, adalah rejam sampai mati. Ini hukum syarak. Hukum ini laksanakan di Malaysia. Okey, jadi kalau zina dah kahwin, wajib dikenakan sampai mati. Ini lelaki yang melakukan zina. Bagi perempuan macam pula. Okey, yang perempuan, kalau yang lelaki mengaku dia berzina,
dia si fulana, contoh dengan perempuan itu, tapi perempuan itu menafikan. Dia kata tak. Okey, saya tak berzina. Lelaki kata berzina dengan perempuan tu, tapi perempuan tu kata saya tak berzina pun. Contohnya. Okey, ada sabit pengakuan lelaki dan bagi wanita tersebut, jawapannya tidak. Okey, walaupun lelaki itu mengatakan dia berzina dengan perempuan tersebut, tapi perempuan itu menafikan dia berzina, maka pengakuan lelaki tersebut tidak boleh mensabitkan kesalahan ke atas wanita tersebut. Jadi wanita tersebut tak mengaku. Okey, tak mengaku, maka dia tidak boleh dikenakan hukuman yang melibatkan hudud. Okey, so mestilah ada pengakuan. Kalau tak ada pengakuan, kena ada 4 orang saksi yang melihat secara jelas perbuatan zina tersebut, seperti mana yang disebutkan Nabi, seperti pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Zat masuk pedang, macam pedang masuk dalam sarung, itu jelas nampak, barulah boleh disabitkan kesalahan orang itu melakukan zina. Ini tidak ada, contohnya ditangkap dalam bilik hotel, okey, tak ada orang tengok, okey, ketuk-ketuk pintu, katanya 3 jam mengetuk pintu, contohnya lah, maka itu semua boleh menimbulkan keraguan bahawa mereka ada melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh secara detail, secara orang kata sweet, tak dapat, sebab tidak ada bukti yang melihat, tak ada orang yang menyaksikan perbuatan apa yang mereka lakukan di dalam hotel. Tetapi berada dalam bilik hotel bersama orang yang bukan mahram, hukumnya haram dan dia adalah punishable by law. Maknanya boleh dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman hudud. Hukum hudud boleh hanya dilaksanakan kalau ada pengakuan ataupun ada 4 orang saksi yang melihat perbuatan tersebut. Kalau yang mengaku, maka dialah yang kena rejam sampai mati kerana dia kahwin. Yang tak mengaku, maka mahkamah masih, walaupun dia tak mengaku salah bukan zina contohnya, maka tuduhan itu boleh ditukar kepada pertuduhan, maknanya percubaan untuk melakukan persetubuhan haram. Maka dia punya judges tu dia akan buat lah. Dia tidak lagi dituduh kerana melakukan zina, dia pun tak mengaku, maka dia tuduh percubaan untuk melakukan persetubuhan haram. Kenapa? Kerana berada di bilik yang sebegitu, kemudian bila diketuk pintu pun lambat buka, menggambarkan ada zina, ada pertunjuk, ada indikasi yang menunjukkan bahawa mereka melakukan perbuatan yang salah. Jadi itu pun salah. Maknanya duduk walaupun tak buat apa-apa. Contoh dia duduk dalam bilik hotel, kunci, dia tak buat apa. Memang niat dia baik. Contohnya para pelajar. Contoh pelajar dia couple lah. So, dia couple, maknanya orang Kelantan kata gewe lah. Dia gewe. Okey. Dia tak ada niat buruk. Dia dekat-dekat nak exam, dia kata nak study bersama-sama. Contohnya. Ataupun dia bertunang lah. Dia dah bertunang tapi belum lagi kahwin. Boleh tak duduk bersama? Tak boleh. Haram. Masih lagi dianggap orang yang asing. Tetapi, okey, dia buat keputusan, kata nak privacy. Contoh nak privacy. So, tempat bilik hotel duduk bersama-sama study. Langsung tak ada niat nak buat dosa, langsung tak ada niat nak buat maksiat, jaga aurat, semua sekali tutup aurat dengan sempurna, tak duduk pun jauh-jauh, kan? Kemudian study, betul-betul study, niat baik kelas, memang niat betul, tak ada langsung niat nak buat maksiat, apatah lagi dalam bulan Ramadan, tetapi tiba-tiba ditangkap oleh penguatkuasa. Adakah mereka akan dilepaskan daripada tuduhan percubaan melakukan perbuatan yang berdosa, percubaan melakukan perbuatan? Maka jawapannya boleh, kerana berada di dalam keadaan yang ada orang kata kemungkinan perbuatan zina itu boleh berlaku, walaupun tak berlaku. Katalah yang pelajar sebut, kata okey, yang rape sebenarnya kami berdua ni tak buat apa-apa, kami betul-betul study, masa ditangkap pun kami pun pakai pakaian yang sempurna, tapi itu tidak boleh jadi defense. Maknanya berada dalam keadaan yang mencurigakan begitu adalah satu kesalahan. Tapi kalau zina, itu tuduhan yang lain pula. Zina kena ada bukti. Tapi berada di dalam bilik berdua-duaan adalah satu kesalahan jenayah di Malaysia, dan dia boleh hukuman. Boleh dikenakan hukuman, tetapi tidak boleh dikenakan hukuman zina lah, kerana mereka tidak mengaku melakukan zina. Itu cerita, panjang sikit cerita dia pasal tu. Okey, jadi berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi. Okey, antara ciri-ciri ketakwaan ialah pertamanya al-amal
bitanzil. Selepas kita al-khawfu bil jalil, kita ada al-amal bitanzil. Okey, jadi artinya kita baca Al-Quran, fahami Al-Quran, okey, kemudian beramal dengan Al-Quran. Barulah kita boleh menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau contohnya, ya, kita sudah pun takut Allah, ada takut, tapi takut masa-masa tertentu saja. Ada orang takut dia bukan berterusan takut dia takut pada Allah masa keadaan tu je, musim-musim je, ada tempat-tempat je. Ada orang yang sangat takut untuk judi contohnya, sangat takut untuk minum arak, zina. Ada orang yang sangat takut orang kata berzina tapi minum arak, buat dadah, kemudian menipu, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Dia tak takut pula kat situ. Ada orang yang perfect keseluruhannya, solat bagus, ibadat bagus, dengan jiran pun bagus, tapi satu benda je yang dia tak boleh kontrol, mulut dia celupar. Mulut dia orang kata tak boleh nak kontrol, lidah dia tak boleh nak kontrol, suka sangat mengeji, suka sangat mencaci orang, suka menyebar fitnah. Ini pun tak boleh masuk syurga, sahabat-sahabat. Ini pun bukan tanda orang bertakwa. Artinya dia takwa dia tu sebahagian saja. Takwa dia tu di sudut-sudut tertentu saja. Sebab jarang kita jumpa manusia ni yang jahat, sejahat-jahatnya langsung tak ada kebaikan. Jarang-jarang kita jumpa. Ramai yang ada hari ini ialah orang yang baik di satu sudut tetapi jahat di satu sudut yang lain. Walaupun jahat, pembunuh, perogol, perompak, tapi ada sudut baik dia. Kat mana dia baik? Dengan ayah dia sayang sangat. Sedangkan taat ibu bapa ni satu tuntutan. Artinya boleh jadi soleh tu. Dalam bab mak ayah dia sangat soleh, tapi dia pembunuh upahan contohnya. Dia perogol bersiri, pembunuh bersiri, tapi dekat mak ayah dia baik tak? Dia baik dengan mak ayah dia. Dia baik tak dengan anak dia? Dia baik dengan anak-anak dia. Dia baik tak dengan isteri dia? Dia baik dengan isteri dia. Jadi itu adalah perkara yang boleh berlaku dalam diri seorang manusia. Jadi manusia ni dia orang kata boleh pelbagai. Dia punya kedudukan ni boleh pelbagai. Kadang-kadang dia baik di sini, dia jahat di sana. Dia jahat di sana, dia baik di sini. Jadi walaupun kebaikan yang banyak dilakukan oleh manusia, tapi kadang-kadang kerana kesilapan dari satu sudut sahaja, manusia itu boleh masuk dalam neraka Allah SWT. Macam saya sebutkan tadi, amalan soleh bagus. Soleh ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW, kepada seorang wanita. Okey, wanita ni dia memang hebat lah. Kalau kita tengok pada zahir sangat hebat. Siang dia berpuasa, memang suka sangat berpuasa. Malam pula bangun bertahajud. Kemudian buat baik. Cuma satu benda dia tak boleh kontrol. Apa dia? Mulut dia. Dia suka mengumpat, dia mengeji, menyakiti orang sana, pergi sana. Dia puasa tapi mengumpat. Puasa dia mengeji, puasa mengeji orang, puasa maki mahamun orang, tapi puasa. Maka bila ditanya keadaan ini kepada Nabi kata fa innaha finnar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Taala dalam neraka. Kenapa? Kerana mulutnya tak jaga. Jadi sahabat-sahabat jaga. Sekarang ni orang kata mengumpat, mengeji dah tak guna mulut. Kecuali kalau buat video macam ni lah. Ada video maki-maki habun ada juga. Tetapi orang hari ini di zaman sekarang ini mengumpat melalui jari, tak guna mulut dah, guna jari-jari. Share fitnah, share, sebar. Ini bodoh lah, apalah, maki-maki orang, share, jutaan orang tengok. Hari ini sahabat-sahabat, okey, dosa kita berganda-ganda. Tidak macam dulu. Sebab tu orang dulu, secara umumnya mereka lebih mudah untuk masuk syurga berbanding orang-orang sekarang. Kenapa? Kerana zaman dulu, saya ambil satu contoh lah. Ambil satu contoh, mengumpat, mengeji, menyebarkan fitnah. Contoh, kalau dulu kita nak mengumpat orang, kalau zaman-zaman dulu lah, saya ingat zaman-zaman budak-budak makcik-makcik kita, petang-petang dia pergi dekat mana? Pergi kat jiran-jiran, duduk atas tangga cari kutu. Kan? Sambil-sambil cari kutu tu dia mengumpat seminar semalam kan. Ya Allah, tak apalah dia buat. Bising bukan main. Contohnya. Kemudian entahlah, tak nampak macam ada orang lelaki masuk ke rumah dia. Dia mula sebar. Kadang benda tu yang lelaki masuk tu mungkin anak dia. Mungkin suami dia lama dia tak suami dia balik. Contoh sebenarnya duduk seorang-seorang. Mula popek duduk mengumpat. Contohnya.
Dulu setakat itu je lah. Siapa yang dapat dengar mengumpat dia? Mungkin 4-5 orang, mungkin 10 orang paling banyak pun duduk atas tangga bertengger kan, cari-cari kutu tu kan. Mungkin tak ramai orang kan. Tetapi hari ni sahabat-sahabat, bangun pagi kan, kita tengok satu berita yang tak benar, kita share. Jutaan orang tengok. Nampak tak dia punya kesan dia? Dan ini saja satu perbuatan fitnah yang kita sebarkan, yang kita share dan dibaca oleh jutaan orang, maka itu semua adalah sumbangan dosa kita yang akan dimasukkan dalam akaun dosa kita. Ini berat sahabat-sahabat sebab apa? Bila kita buat satu-satu kesilapan, kita sebarkan walaupun kita dah minta maaf, dia tetap menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Sebab tak semua orang kita boleh tarik balik berita yang tak benar itu. Sebab itulah kena jaga diri kita, khususnya dalam bulan Ramadan al-Mubarak ni. Jaga tangan kita, nak share pastikan dia betul. Kalau benda yang buruk boleh orang kata boleh menjatuhkan maruah seseorang, stop, jangan, tak perlu kita sebarkan sahabat-sahabat. Apatah lagi kalau kita yang memulakan. Kalau kita yang memulakan menyebar fitnah, kemudian orang share pula, memanglah kita seronok. Dan wah, ramai followers, juta followers, tapi semuanya adalah followers yang suka kepada benda-benda dosa dan toksik yang buruk-buruk ni, suka. Sebab benda-benda yang jahat ni ramai lalat-lalat yang suka kan. Jadi kita tak nak jadi lalat. Kita tak nak sebarkan najis yang dikerumuni oleh lalat-lalat. Walaupun jutaan followers, tapi followers adalah followers yang lalat-lalat. Kita tak nak macam tu. Kita nak biarlah followers yang follow kita tu orang yang baik-baik. Contohnya macam lebah yang membawa madu. Contoh kita nak macam tu. Kita bukan nak lalat-lalat yang hinggap di atas najis, kemudian datang hinggap pula atas hidung kita. Kita tak nak macam tu. So tak payahlah kita nak bangga dengan followers kita yang ramai kalau followers itu adalah lalat-lalat yang bawa najis kepada kita. Kita nak cari followers yang macam lebah yang membawa madu, yang orang kata yang sangat berkhasiat untuk kita kan. Jadi sebab itulah janganlah kita seronok sangat buat konten dan sebagainya. Ini pesananlah kepada sahabat-sahabat di luar sana walaupun memang sebenarnya kalau kita nak dapatkan orang kata followers bukan mudah lah. Sebab kalau macam ceramah macam saya, memang tak ada orang nak tengok sangat pun tapi tak ada masalah. Yang penting kita buat lillahi ta'ala. Walaupun kita kadang-kadang cakap seorang-seorang je, tapi insyaAllah ganjaran pahala tu kerana niat kita nak sebarkan ilmu, insyaAllah ta'ala akan bagi ganjaran. Walaupun tak ada orang like, walaupun orang tak follow kita, yang dah follow dah unfollow balik. Sebab kita selalu ceramah agama, mereka tak suka. Mereka suka apa dia? Kalau nak suka, saya nak dapatkan like mudah je sahabat-sahabat. Saya kutuklah, makilah siapa-siapa kan. Contohnya carilah mana-mana isu yang contoh khalwat ni, mana blast betul-betul cerita kotok habis-habisan, maki habis-habisan, ramailah followers tapi itu bukan matlamat. Kita berada di dalam contohnya online macam ni, live dan sebagainya. Kita bukan nak cari glamour, kita nak sampaikan apa yang Allah Ta'ala nak kita sampaikan, apa yang Nabi nak sampaikan. Kita bukan nak cari glamour. Biarlah orang tak suka kita, walaupun orang tak follow kita ataupun unfollow balik, tidak ada masalah. Kita cari redha Allah, bukan cari redha manusia. Jadi almarhum ayah saya selalu pesan, buatlah gapo-gapo apa kata dia, mu cari redha Allah. Biarlah manusia seluruh dunia ni benci kamu, tak apa. Tak luar ayah saya sebut selalu saya selalu ingat biarlah manusia-manusia atas dunia semua benci kamu, asalkan Allah Ta'ala sayang kamu. Maksudnya sahabat-sahabat, tak apa, biar orang benci kita, tapi kita buat benda yang betul. Kita buat benda yang bertepatan dengan hukum syarak. Allah Ta'ala suka. Kita sampaikan dakwah, kita berikan pesanan, kita bagikan teguran secara berhikmah, itu Allah suka. Tapi orang suka tak? Orang tak suka. Contohnya kalau kita contohlah ada orang yang buat sesuatu perbuatan ataupun posting maknanya video-video yang tidak bertepatan hukum syarak. Kalau kita tegur kalau kita tegur, mereka marah. Okey, satu benda yang saya nak tegur, ini kebetulan terlintas pula hari ni. Dah lama saya cuba buat video satu ketika dulu, buat video dan upkan dekat TikTok, tapi TikTok blog apa dia? Isu dia perempuan-perempuan, Masya Allah, kadang-kadang duduk dengan suami. Okey, duduk suami saya ni dulu lemah je. Seminit 2 minit dah terpancut. Allahu Akbar, saya pun dengar. Malu sahabat-sahabat.
Allah, suami sebelah tu macam tak ada maruah. Kan? Tunduk je. Tapi sekarang wah, bukan main tegak suami saya punya ni kan. Dah boleh main sampai sejam 2 jam contohnya. Ni di sebelah suami dia ni. Dan ramai perempuan-perempuan yang bertudung, yang tutup aurat dengan sempurna. Cik abang janganlah, malulah macam tu. Celup-celup sekali 2 kali pun dah terpancut. Allahu Akbar. Perempuan macam mana cakap macam ni, sahabat-sahabat? Tak sesuai dan tak boleh. Dia boleh menimbulkan fitnah. Kalau lelaki cakap tu tahan sikit, ni perempuan ni ada maruah. Perempuan ni tempat dia bukan begitu. Perempuan tak boleh sewenang-wenangnya cakap benda-benda, walaupun secara umumnya dia bercakap di antara suami isteri, tetapi dia tidak sesuai dan memang tidak sesuai lah dengan wanita-wanita yang salihah. Okey, kalaupun nak cari duit, kalaupun nak cari rezeki, nak promote barang dan sebagainya, tengoklah jenis barang apa benda. Janganlah barang kuat yang menguatkan zakar lelaki dan sebagainya dipromotkan secara terang-terangan. Malu dengan anak-anak, malu dengan mak bapak, malu dengan suami, malu dengan jiran tetangga, malu dengan umat Islam seluruhnya. Janganlah wanita-wanita hari ini meletakkan diri mereka di tempat yang hina dengan membuat promosi-promosi yang menjelekkan bagi saya sangat. Yalah, walaupun hubungan seks antara suami isteri itu bukanlah satu benda yang salah, tapi dia bukan cerita benda yang boleh dicerita secara terang-terangan. Dan cerita pula tu, katalah dia boleh kalau nak jugalah, maknanya dia tukarlah dia punya ayat-ayat tu. Maknanya alhamdulillah, dulu suami saya ada masalah dalam hubungan antara suami isteri, tapi alhamdulillah sekarang ni Allah Taala dengan izin makan perkara ni, alhamdulillah keadaan dah pulih. Ni celup-celup kemudian terpancut lah. Jadi kalimah-kalimah yang digunakan itu sangat tidak sesuai, sahabat-sahabat. Jadi saya nasihatkan yang sahabat-sahabat wanita-wanita yang mempunyai maruah dekat sana, yang ada maruah, yang ada martabat, jangan letakkan diri anda di martabat yang sangat rendah hanya kerana mencari orang kata duit, harta di dunia. Jangan gadaikan maruah anda, wanita-wanita muslimah, hanya sekadar untuk cari kesenangan dunia. Kerana itu adalah perkara yang boleh membawa fitnah yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya rasa sekadar itulah perkongsian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaatnya. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat, walaupun tak ramai macam saya sebutkan tadi. Cerita pasal agama, cerita pasal hukum syarak, cerita pasal undang-undang syariah, ini tidak begitu ramai orang yang berminat sebenarnya. Walaupun saya punya followers ada lebih kurang 100,000, tapi yang menonton yang setakat ni yang ada 1 orang. Tak apa, tidak ada masalah. Kadang-kadang seorang, kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang masuk 1.5 second. Yang tengok, yang average pun saya tengok, kalau yang ramai yang tengok daripada awal sampai akhir pun hanya beberapa orang. Saya tidak ada masalah. Sebab saya bukan cari glamour, saya cuma menyampaikan. Kemudian apa yang saya sampaikan nanti, insyaAllah saya download balik, dan kemudian saya akan edit dan letakkan balik dalam video, dalam bentuk video untuk dimanfaatkan. Arti harapan saya adalah satu je, yang bila saya mati nanti ataupun masih hidup pun, apa yang saya upload dekat TikTok saya dapat dimanfaatkan oleh selama mungkin, walaupun selepas saya mati. Jadi itu matlamat utama saya. Jadi sebab tu saya tak kisah kalaupun kadang-kadang zero pun orang tengok, tapi tak ada masalah, saya masih pergi bercakap kerana saya ada 2 matlamat. Pertamanya menyampaikan bagi mereka yang boleh mendengar secara live. Yang keduanya, kemudian saya akan edit dan buat video balik dan akan upload balik supaya dapat dimanfaatkan lebih ramai orang. Supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan itu boleh jadi saham saya di akhirat. Umur dah 60 lebih ni sahabat-sahabat. Kita bukan nak cari glamour lagi, bukan nak gila glamour, bukan nak cari perhatian, tak. Kita cari perhatian hanya satu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang lalu, yang lintas, yang join, walaupun hanya sekejap. Saya faham mungkin cara penyampaian saya tidak begitu menarik, tapi yang penting ilmu itu sampai, dan juga mungkin mungkin saya faham sahabat-sahabat juga mungkin sedang bekerja dan sebagainya, kesibukan, mungkin ada tengah memandu dan sebagainya kan. Jadi of course tidak dapat memberikan fokus. Jadi tidak ada masalah.
okey, apa yang kita harapkan di mana pun sahabat-sahabat berada, okey, dalam bulan Ramadan Mubarak ini ambillah peluang untuk memperbanyakkan amal-amal soleh kita. Sampai driving, okey, tukarlah. Ini sampailah masanya bulan Ramadan ni, tukarlah. Selera tu kena tukar sikit lah. Kalau selera biasanya lagu-lagu rock, lagu-lagu dangdut, lagu Hindustan, tukarlah. Pergilah kepada IKIM FM contohnya kan. Tukar. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan kita untuk pergi tempat kerja, kita dapat ibadah dengan mendengar bacaan-bacaan Quran, dengan nasihat-nasihat para ustaz contohnya kan. Jadi itu insyaAllah itu insyaAllah boleh menambahkan amal kita. Kalau tidak pun okey, maknanya gunakan masa yang terluang, katalah setengah jam ataupun 1 jam memandu nak pergi kerja, sambil-sambil itu bertasbihlah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ada punya pahala sangat besar di sisi Allah SWT. Dengan baca Subhanallah tu, maknanya dia punya pahala yang maknanya memenuhi langit dan bumi. Jadi besar pahala dia walaupun kecil. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertahlil la ilaha illallah sambil drive. Ubahlah sikit sahabat-sahabat. Ini peluang kita untuk mendapat ganjaran yang besar daripada Allah SWT di bulan Ramadan Mubarak ni. Allah Taala bagi peluang pada kita untuk tambah kita punya ganjaran pahala supaya kita ni dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syurga ni benda yang tak nampak, orang tak hirau sangat, orang tak kejar sangat sebab benda tak nampak. Kan, cerita pasal syurga ni benda yang tak nampak, sebab tu tak ramai orang excited sangat. Jadi sebab itulah Allah SWT jadikan Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramadan adalah peluang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menggandakan amal kita, dan menggandakan juga Allah Ta'ala akan gandakan pahala ganjaran yang sebegitu besar kan. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, okey, sambil-sambil kita bekerja ke, sambil-sambil kita buat apa yang kita buat, kalau kita berniaga ke, sambil-sambil tunggu customer ke, pasanglah Al-Quran ke dan sebagainya kan. Okey, terima kasih anak anda Nik Amru. Anak anda saya Nik Amru, rasanya ya dah. Okey. InsyaAllah dan sampai penghujungnya. Terima kasih walaupun datang di hujung-hujungnya. Okay, mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah. Dan kita doakan kepada sahabat-sahabat semua selamat sejahtera. Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan yang dilakukan. Okey, berikan keikhlasan, diberikan kekuatan kepada diri kita untuk meyakini kehidupan di akhirat itu adalah lebih, wal akhiratu khairun wa abqa. Yang lebih kekal, yang lebih baik adalah kehidupan di akhirat. Dunia ni adalah sementara saja. Kita duduk kat dunia pun tak lama. Okey, akhirnya kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Okey, dan sahabat-sahabat, jangan kita mudah, orang kata, terpengaruh dengan tarikan-tarikan dunia yang begitu mengujakan kita. Tengok dunia ni sangat indah, sangat cantik, sangat menyeronokkan, tapi itu semuanya tidak kekal. Yang khairun wa abqa, yang lebih baik, yang lebih kekal adalah kehidupan kita di akhirat nanti insya-Allah. Dan sebab itu sahabat-sahabat, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni kita ambil peluang seluas-luasnya. Allah Ta'ala buka peluang kepada kita jadi kita gunakan masa yang ada setiap saat, setiap ketika kalau boleh. Okay, tukarlah kita punya pattern, dia punya kehidupan kita, pattern kehidupan kita yang selama ni kita duduk banyak habiskan masa depan gadget, hari-hari setiap masa dia pegang, ada masa je tengok, ada masa je main game, ada masanya tengok benda-benda yang tidak baik. Maka switch untuk seketika sekurang-kurangnya, dengan harapan kalau kita boleh buat contoh dalam bulan Ramadan kita boleh switch kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Masa yang kita luangkan lebih banyak masa yang membawa ketaatan kepada Allah SWT. Jadi harap-harapnya bila habis Ramadan kita terus boleh gunakan momentum yang ada itu untuk terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sekadar itu pertemuan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik semua daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri, minta maaf banyak-banyak. Dan terima kasih kepada sahabat saya yang memberikan hadiah, walaupun saya tidak minta pun untuk diberikan hadiah, tapi oleh kerana sahabat-sahabat ada bagi hadiah, saya terima kasih. Okey, jazakallah khairul jaza. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.